Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sifat kimia alkena iaitu pempolimeran penambahan. Yang lain kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, kita tengok dulu apakah sifat kimia yang kita akan pelajari hari ini. Okey, standard pembelajaran kita adalah murid dapat menghuraikan sifat kimia bagi setiap siri homolog melalui aktiviti. Objektif pembelajaran adalah murid dapat menghuraikan sifat kimia bagi alkena pempolimeran penambahan dengan betul. Murid dapat membuat perbandingan antara alkana dan alkena melalui 3 aktiviti yang akan cikgu tunjukkan dalam video. Okay, kriteria pembelajarannya adalah pada akhir pembelajaran ini, murid dapat menghuraikan sifat kimia bagi alkena bagi pempolimeran penambahan dengan betul dan murid dapat menulis laporan makmal lengkap bagi eksperimen membandingkan antara alkana dan alkena. Okey, jom kita belajar. Okey, tindak balas pempolimeran penambahan. Apa itu tindak balas pempolimeran penambahan? Okey, kita tengok satu persatu dahulu. Okey. Molekul alkena yang kecil akan mengalami tindak balas penambahan antara satu sama lain. Molekul alkena yang kecil mengalami tindak balas penambahan antara satu sama lain untuk membentuk molekul rantai panjang. Okey. Molekul-molekul alkena ni akan bergabung untuk membentuk molekul rantai panjang yang dipanggil sebagai polimer. Manakala molekul-molekul alkena yang kecil ialah unit asas yang dipanggil monomer. Jadi kamu kena bezakan apa itu polimer dan apa itu monomer. Okey, polimer adalah molekul rantai panjang, manakala monomer adalah molekul alkena yang kecil. Okey, poli bermaksud banyak. Macam politeknik kan ada banyak. Tapi kalau satu saja kita panggil monomer, kalau banyak kita panggil polimer. Okey, tindak balas monomer alkena menjadi polimer ini kita panggil dia sebagai pempolimeran penambahan. Okey, kalau ditanya soalan, apakah itu pempolimeran penambahan? Pempolimeran penambahan adalah tindak balas monomer alkena yang kecil yang mengalami tindak balas penambahan antara satu sama lain untuk membentuk molekul rantai panjang. Itu adalah tindak balas pempolimeran penambahan. Okay, kalau ditanya pula apakah itu polimer, jadi kamu boleh jawab polimer adalah molekul-molekul alkena yang bergabung membentuk molekul rantai panjang. Manakala monomer adalah molekul-molekul alkena yang kecil. Okey, kita tengok dulu apa persamaan untuk tindak balas pempolimeran penambahan. Okey, ini adalah kita panggil dia monomer. Monomer dan N ini adalah sebarang nilai integer yang sangat besar. Okey, ini adalah etena. Okey, etena. Okey, sekejap cikgu tukar pen. Ini adalah etena. Okey, setelah berlakunya tindak balas pempolimeran penambahan, etena ini akan menjadi sebegini. Macam di sebelah kanan ni. Okey, C, H di atas, H di bawah. Lepas tu kamu kena buat satu garisan macam ni, ikatan maksudnya ada banyak lagi sambungan di sini. Lepas tu buatkan satu kurungan dan tulis N dekat bawah. Kesalahan yang pelajar selalu lakukan adalah N letak di atas ataupun tak letakkan ini garisan tepi ni, garis tepi ni tak letak. Okey, jadi salah lah. Jadi kalau nak lukis polimer, lukis macam dalam slide ni. Okey, ini dipanggil politena. Okey, yang ni namanya politena. Mulanya etena jadi politena. Okey, next slide. Contoh kat sini kita ada etena. Etena mengalami pempolimeran penambahan pada suhu 200 darjah Celsius dan tekanan 1200 atm untuk menghasilkan politena.
Okey, bila soalan tu tanya apakah kriteria ataupun apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk tindak balas pempolimeran penambahan? Jadi jawapannya adalah mesti pada suhu 200 darjah Celsius dan juga tekanannya 1200 atm untuk menghasilkan politena. Okey, kita tengok bagaimana terhasilnya politena satu persatu. Okey, sebenarnya daripada etena, banyak etena, ada banyak etena kat sini. Ini etena, tambah etena, tambah etena, tambah etena akan menjadi polimer. Kita panggil dia politena. Ini sebelum kita buat macam dia punya last lah, last formula struktur dia. Okey, dia sebabnya begini. Politena, okey, CH, 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 CH dan kita letakkan macam ni. Ni belum siap lagi tau. Dia ada tanda macam lengkung ni. Okey, selepas tu apa yang berlaku? Kita letakkan N dekat depan ni, maksudnya ada banyak etena akan menjadi politena. Okey. Dan lebih spesifik lagi, kamu boleh rujuk buku modul kamu. Okey, tengok di sini. Dengan menggunakan polietena ataupun politena sebagai contoh, tunjukkan bagaimana monomer-monomer bergabung membentuk polimer. Okey, mula-mula kenal pasti dulu monomer dan lukis atom pada setiap atom karbon secara menegak. Maksudnya dekat sini kalau kita ada etena, jadi lukiskan etena dan H tu duduk dekat atas dan bawah. Jangan lukis dekat tepi ni. Tak perlu lukis kat tepi. Okey, dekat atas dan bawah. Okey, selepas tu susun beberapa monomer bersama. Lepas tu susunlah. Susun ada banyak ni kan. Okey, letakkan huruf N dekat depan etena. Okey, maksudnya N ini adalah N molekul monomer etena. Ada banyak lah monomer etena. Lepas tu yang ketiga, gabungkan monomer bersama membentuk ikatan tunggal atom-atom karbon. Okey, jadi dekat sini etena ni dia bergabung dan tak ada dah lah ikatan ganda dua ni. Dia akan jadi ikatan ganda tunggal. Sepanjang-panjang ni dapatlah panjang lah kita punya polimer sekarang. Okey. Lepas tu disebabkan panjang ni kita lukiskan dalam bentuk begini. Lukiskan dalam bentuk macam ni yang cikgu cakap tadi. Okey, ini adalah polietena. Okey. N mewakili monomer yang banyak. Okay, kedua-kedua hujung struktur polimer perlu mempunyai satu ikatan tunggal untuk menunjukkan polimer itu terdiri daripada beribu-ribu monomer yang bergabung bersama. Okey, kita tengok apa yang salah kat sini. Okey, tepi ni mesti ada ikatan tunggal. Kalau yang ini tak lukis ikatan tunggal, maka ini salah. Okey, jadi saya harap kamu fahamlah apa itu pempolimeran penambahan bagi salah satu sifat kimia bagi alkena. Okey, di sini saya ada nak terangkan bagaimana nak tulis persamaan bagi pempolimeran etena. Dia sama seperti tadilah. Kalau kita nak tulis persamaan, kita tuliskan N. Lepas tu, lukiskan formula struktur bagi etena. Pastikan H dengan H ni berada secara menegak. Kemudian letakkan anak panah. Dan siaplah polietena ataupun kita panggil dia politena. Okey. Kemudian cara nak lukis macam cikgu bagi tahu tadi, sama saja macam tadi. Okey, yang lain sikit kalau kita ada propena. Okey, macam mana nak lukis propena? Ingat lagi tak macam mana propena? Propena bermaksud kita ada 3 atom karbon. Okey, kita tengok gambar. Okey, 3 atom karbon. Tapi kalau untuk menghasilkan polimer, kita nak hasilkan polimer, hanya 2 C saja dekat sini, yang lain semua dekat atas. Okay, tengok kita dah ada 2 C, etena kan 2 kan karbon. Okay, sekarang kalau propena ada 3 kan, tapi kita kena lukis 2 saja dekat tengah-tengah tu. Jadi yang ekstra tu kita letakkan di atas ini. Kita tulis CH3. Okay, lepas tu apa yang terjadi? Ambil je yang ni balik.
Tengah-tengah ni letakkan ikatan tunggal. Lepas tu lukis garisan kiri dan kanan. Buat kurungan dan tulis huruf N. Jadilah namanya polipropena. Okey, faham? Okey, itu saja untuk pempolimeran penambahan. Sekarang kita akan masuk tentang perbandingan antara alkana dan alkena. Okey, perbandingan antara alkana dan alkena sebab kita dah belajar dah apa itu alkana, apa itu alkena. Okey, kita tengok kat sini. Kita yang warna yang atas sekali ni adalah dia punya persamaan dia. Perbandingan bermaksud, perbandingan means ada sama, ada juga yang beza. Okay, kalau soalan SPM tu dia tanya, nyatakan perbandingan antara alkana dan alkena. Bila sebut perbandingan, mesti ada apa yang sama dan apa yang beza. Okey, tengok di sini. Perbandingan yang pertama, apa persamaan, apa yang sama? Yang sama adalah hidrokarbon yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Jadi alkana dan alkena ni hanya terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja. Tak ada oksigen, tak ada yang lain-lain. Dan yang apa yang sama yang kedua adalah alkana dan alkena kalau terbakar dengan lengkap ataupun mengalami pembakaran lengkap, ianya akan menghasilkan dua bahan iaitu karbon dioksida dan juga air. Okey, akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey, dekat sini kita akan tengok sifat fizik bagi alkana dan alkena adalah sama. Okey, sifat fizik bagi alkana dan alkena adalah sama dan bilangan atom karbonnya sama banyak. Contohnya kalau kita ada heksana dan heksena, sifat fiziknya adalah sama dan ada bilangan karbon yang sama. Okey. Contoh bagi alkana adalah heksana C6H14, manakala alkena pula adalah heksana, contohnya adalah heksana C6H12. Okey, kalau kita tengok kepada formula AM, kalau alkana adalah CnH2n tambah 2. Tetapi kalau alkena CnH2n. Itulah perbezaan antara alkana dan alkena. Okey, kita tengok pula apa beza antara alkana dan alkena. Okey, perbezaan yang pertama adalah alkana adalah hidrokarbon tepu, manakala alkena adalah hidrokarbon tak tepu. Okey, yang kedua, berdasarkan kepada ikatan kovalennya, kalau alkana ikatan kovalen tunggal, manakala kalau alkena adalah ikatan kovalen ganda dua. Okey, yang ketiga kita tengok kepada tindak balas penukar gantian. Kalau untuk alkana hanya ada tindak balas penukar gantian, manakala bagi alkena pula tindak balasnya adalah tindak balas penambahan. Okey. Yang keempat, perbezaan yang keempat adalah peratus jisim karbon per molekul bagi alkana adalah lebih rendah, manakala peratus jisim bagi karbon, peratus jisim karbon per molekul bagi alkena adalah lebih tinggi. Peratus karbonnya adalah lebih tinggi. Hal ini menyebabkan nyalaan bagi alkena lebih berjelaga berbanding nyalaan bagi alkana. Okey, itu adalah perbandingan antara alkana dan alkena. Okey, kesimpulan kita bagi tindak balas penambahan alkena adalah sebab kita dah belajar dah sifat kimia alkena ini. Okey, yang pertama kamu kena ingat ini kita ada berapa ni? Okey. Kita ada 5 tindak balas penambahan, 1 tindak balas pempolimeran dan 1 lagi tindak balas pembakaran. Okey, macam mana nak ingat? Dalam buku modul kamu dah ada dah yang ni. Pertama sekali, kalau kita tambah hidrogen. Okey, kalau tambah hidrogen. Sorry, saya nak ambil highlighter sebenarnya. Okey.
Kalau tambah hidrogen akan jadi alkana. CnH2n tambah 2. Okey, kalau alkana tambah halogen, kita akan dapat CnH2n X2 ataupun begini. Kalau kita katalah kita tambah bromin, dia akan jadi CnH2n Br2. X tu adalah Br. Okey. Seterusnya, kalau kita tambah pula dengan hidrogen halida. Okey. Kita tambah hidrogen halida. Contohnya macam HCl. Kalau macam HCl, apa yang jadi? Dia mungkin jadi CnH2n. Yang belakang ni adalah H. Kalau kita kata kita tambah HCl lah. HCl, dia akan jadi HN, H2N, HCl kat belakang ni. Okey. Untuk yang keempat, penambahan air. Penambahan air akan menghasilkan, okey, bagi penambahan air ini ada mangkin. Mangkin yang terlibat adalah asid fosforik dan keadaannya mesti 300 darjah Celsius dan juga 60 atm. Macam tadi ni penambahan hidrogen pun mesti ada mangkinnya nikel ataupun platinum dan mestilah pada suhu 180 darjah Celsius. Okey, kita pergi balik kepada alkohol. Okey, alkohol, bila tambah untuk menghasilkan alkohol, kita tambah air dan keadaannya asid fosforik 300 darjah Celsius 60 atm. Dia akan jadi CnH2n tambah 1OH. Kalau atas ni adalah etana, alkohol yang terhasil adalah etanol. Okey, kemudian kita ada penambahan KMNO4 berasid ataupun kita panggil pengoksidaan. Okey, kalau alkohol tadi cuma satu OH yang akan ditambah. Tapi kalau penambahan KMNO4 berasid pula, kalimangan nat 7 berasid ni akan tambah 2 kumpulan hidroksil. Ada 2 OH di sini. Okey. Yang terakhir yang kita belajar sebentar tadi pula adalah pempolimeran penambahan. Okey. Apabila berlakunya pempolimeran penambahan, hasilnya adalah seperti dalam rajah ini. Dia akan jadi CnH2n. Letakkan garisan di kiri dan kanan dan N dekat bawah. Okey. Itu saja untuk hari ini. Nanti saya nak kamu klik link seterusnya untuk tengok video bagaimana nak buat eksperimen untuk membandingkan antara alkena dan alkana. Okey, bye-bye.